Mata Al-Badrain wa Majma' Bahrain, iaitu karangan Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Dan pada malam ini juga kita kesambung pengajian kita dalam masih lagi dalam bab solat, iaitu solat istisqa. Solat istisqa. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solat istisqa, alif sin ta sin qaf alif hamzah, iaitu solat meminta hujan. Pengertian istisqa merujuk kepada kitab fiqh manhaji. Solat istisqa ialah solat yang disyariatkan apabila berlaku kemarau. Ia sunat dilakukan apabila ada sebab tertentu dan tidak sunat lagi apabila hujan turun atau mata air mengalir kerana sebab-sebabnya telah luput. Ini dalam pengertian dalam kitab fiqh manhaji. Dan istisqa sendiri berasal dari perkataan suqiyah. Dengar. Okay. Kena dekat sikit. Perkataan suqiyah iaitu meminta air ataupun meminta hujan. Hukumnya solat istisqa iaitu sunat muakkad. Hukumnya sunat muakkad iaitu sangat-sangat dituntut ke atas orang yang bermukim, musafir, merdeka, hamba, baligh, yang belum baligh, lelaki dan perempuan, ditunaikan secara berjemaah atau seorang diri. Maksudnya sunat muakkad kepada semua orang. Apabila negara ataupun negeri ini ditimpa bencana, contoh kemarau panjang. Kalau zaman dulu nak solat istisqa ni, kena pastikan dulu bahawa sampaikan ada binatang ternakan yang mati. Kita kalau kat Malaysia asal panas, tak cukup air, dah boleh solat lah. Tapi zaman dulu, sampaikan ada binatang yang mati, sampaikan ada tumbuhan-tumbuhan yang tak boleh nak hidup dah. Barulah disunatkan untuk kita melakukan solat sunat istisqa, minta hujan. Kita dulu pernah buat, tak silap tahun 2015 tak silap. Masa tu kemarau panjang, bekalan air pun dah tak cukup. Orang pun tanpa panas, sampaikan tanaman-tanaman pun tak boleh nak hidup. Masa ketika tu, sungai pun kering. Lalu pemerintah dia isytiharkan bahawa kita untuk kita melakukan solat sunat istisqa. Dan boleh ditunaikan secara berjemaah ataupun seorang diri. Seorang diri pun boleh juga. Contohlah dia musafir daripada Johor ke Selangor. Orang Selangor ni pakat buat solat istisqa. Dia sampai dah habis. Dia sampai dalam keadaan solat tu dah habis buat dah. Maka masih disunatkan bagi dia untuk solat sunat 2 rakaat, solat sunat istisqa. Yang keduanya, solat ini sunat ditunaikan jika ingin mendapatkan hujan. Solat ini sunat ditunaikan jika ingin mendapatkan hujan. Jika tidak berkehendakkan hujan, tidak harus dan tidak sah mendirikannya. Maksudnya kita benar-benar nak Allah Ta'ala ni turunkan hujan. Tanaman dah mati. Binatang ternakan dah kehausan. Dah tak ada air sangat dah. Memang kita sangat-sangat memerlukan. Jadi bila ada kehendak, barulah kita boleh tunaikan solat sunat istisqa. Kalau tak ada kehendak, binatang pun okey, orang pun segar-bugar, air pun banyak-banyak. Ustaz, rasa malam ni, esok Ustaz ada free tak esok? Kalau Ustaz free, kita buat solat sunat istisqa. Saja-saja nak buat. Tak boleh. Tak boleh dan tidak sah. Kerana apa? Kerana tidak berkehendak. Tidak berkehendak untuk hujan. Faham Dan dalam kitab ni dia memberitahu cara memohon hujan. Terdapat 3 cara untuk memohon hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tiga cara untuk memohon hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, inilah sekurang-kurangnya. Inilah sekurang-kurangnya. Dalam ada doa yang masyhur, Allahumma asqina ghaisan mughisan. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Doa banyak-banyak. Kiranya kalau kita nak Allah Ta'ala ni turunkan hujan. Itu cara yang pertama yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, kena berdoa kepada Allah. Yang keduanya, meminta doa setelah menunaikan solat. Meminta doa setelah menunaikan solat, walaupun solat sunat dan dalam khutbah solat Jumaat dan seumpamanya. Ini merupakan cara yang pertengahan. Tengok kalau dah pertengahan bulan, hujan masih tak turun, tapi keadaan masih terkawal. Kita nak Allah Ta'ala ni turunkan hujan. Kerana apa? Kerana suasana terlampau panas contohnya. Boleh meminta doa setelah menunaikan solat. Habis solat, kita pun berdoa. Walaupun solat sunat dan dalam khutbah solat Jumaat. Solat Jumaat, khutbah tu, pada akhir tu kita bacakan doa dan seumpamanya. Ini merupakan cara yang pertengahan. Tadi yang pertama, berdoa kepada Allah. Sekurang-kurangnya. Yang kedua, berdoa selepas solat ataupun ketika di dalam khutbah solat Jumaat. Dan yang ketiga, yang paling afdal. Yang paling afdal, yang pertama, imam atau seumpamanya menyuruh orang ramai bertaubat. Sebabnya, bila kemarau panjang, benda ni sebenarnya bencana. Bencana alam. Mungkin dengan bencana ni, sebabnya atas dosa-dosa kita sendiri. Dengan program maksiatnya. Dengan, yalah, umat sekarang ni dah macam-macam. Tak macam umat dulu. Tak macam orang dulu-dulu. Orang sekarang ni, kebanyakannya lemah. Lemah dia punya pemikirannya. Tak macam orang dulu. Mak ayah kita dulu, bila kita ni didik dengan kata apa, tegas, keras, betul kan? Tak pergi solat maghrib, paling kurang pun ambil apa? Ambil getah paip, libas atas belakang. Zaman sekarang tak ada. Anak tak pergi solat pun buat tak tahu je. Ada je kan. Jadi imam atau seumpamanya menyuruh orang ramai bertaubat. Menyuruh bertaubat. Bagaimana nak taubat? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Taubat tu bagaimana? Adakah perlu solat? Solat taubat pun boleh. Istighfar tu pun salah satu taubat. Kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan istighfar. Dan yang keduanya bersedekah. Kena banyakkan sedekah. Imam kata, esok raja-raja semua keluarkan sedekah. Contoh, belanja orang bercanai ke, belanja kawan makan ke. Sedekah juga. Belanja family, belanja isteri, belanja anak-anak. Itu pun merupakan sedekah. Dan sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada keluarganya sendiri. Sedekahlah pada isteri, pada anak-anak ke, belanja gula-gula dan sebagainya. Kemudian meninggalkan kezaliman. Meninggalkan kezaliman. Jangan buat jahat pada orang. Jangan sesekali buat jahat pada orang. Jangan cerca orang. Jangan hina orang. Dalam grup WhatsApp, pantang. Apa sahaja yang dapat kat tangan ni, pantang share je. Tak kisah betul ke tak betul. Betul tak? Padahal itu pun merupakan satu kezaliman. Share perkara-perkara yang yang fitnah. Yang tak tahu sumber macam mana. Nampak macam benda tu menguntungkan kita, kita pakat share belaka. Tak boleh. Bila orang percaya dan pakat share semua, share, berapa banyak dosa yang dia dapat. Tidakkah itu satu kezaliman? Tak sejak kata, bila kita solat istisqa ni,
Kita dah tahu dah, memang air ni memang tak ada. Tapi setakat ni yang kita buat solat dekat Selangor ni, air je ada je. Kan? Masih ada. Sekiranya tak ada, masa tu kita kena bertayamum. Dah belajar dah bab sebelum ni, kita kena bertayamum. Dan tayamum pun rukunnya mudahnya. Ada berapa rukun tayamum? Ada? Tak ingat dah. Ada 5. Yang pertama, niat. Kemudian memindahkan debu di anggota tangan. Tepukan pertama, sapu di muka. Tepukan kedua di kedua-dua belah tangan. Dan yang terakhir adalah tertib. Itu saja. Yang penting kena ada debu. Yang penting kena ada debu yang suci yang tidak pernah digunakan. Sekiranya kalau tak ada air lah. Kemudian berdamai dalam persengketaan. Imam suruh apa? Kena berdamai dalam persengketaan. Tak kiralah parti biru ke, parti hijau ke, parti merah ke. Esok nak buat solat istisqa, grup WhatsApp kena tutup. Tidak ada persengketaan. Tidak ada persengketaan. Dan berpuasa 3 hari sebelum keluar ke padang. Berpuasa 3 hari sebelum kita keluar ke padang untuk menunaikan solat sunat istisqa. Jadi nak solat sunat istisqa yang paling afdal, imam suruh jemaah dia berpuasa selama 3 hari. Selama 3 hari barulah ramai-ramai menuju ke padang untuk solat sunat istisqa. Puasa ini walaupun sebagai qada atau nazar atau kafarah. Atau nazar ataupun kafarah. Kemudian yang afdal juga jemaah keluar bersama imam ke padang pada hari keempat dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa dengan memakai pakaian masing-masing dengan penuh khusyuk, khuduk dan rasa hina diri. Nabi SAW ketika mana Nabi keluar daripada rumah, Nabi keluar dengan rasa tawaduk, rasa rendah diri. Dan Nabi SAW dia memakai pakaian yang biasa-biasa. Jangan kita pergi solat istisqa pakai pakaian hari raya. Jangan. Pakai pakaian yang biasa-biasa. Kita nak minta hujan, pakai pakaian yang biasa-biasa. Hatta raja sekalipun, pemimpin-pemimpin kena turun dengan pakaian yang biasa sahaja. Hendaklah menyertakan bersama-sama mereka kanak-kanak. Ada anak-anak bawa. Ada anak-anak dalam rumah tu bawa belaka. Orang-orang tua dan binatang ternakan. Orang-orang tua kat rumah tu nak minta hujan, kita kena panggil semua orang. Kanak-kanak, orang-orang tua. Kalau kita ada binatang ternakan sekalipun, lembu, kerbau, gajah contoh. Gajah tak termasuk ternakan. Kambing, bawa heret pergi ke padang semua. Letak satu tempat, jangan buat saf jemaah pula. Nak minta hujan. Setelah itu didirikan solat istisqa dengan diimamkan oleh imam. Yang paling afdal adalah ketua negara. Siapa ketua negara? Sultan ataupun Perdana Menteri contohnya. Atau penggantinya. Selalunya imam lah penggantinya. Dan diajarkan lafaz niat dan waktunya. Solat istisqa mempunyai 2 rakaat seperti solat 2 hari raya. Tetapi berbeza dari segi niat dan waktunya. Solat istisqa ni sama macam solat sunat hari raya. Cumanya dia berbeza daripada segi niat dan waktunya. Lafaz niatnya adalah usolli sunatal istisqa'i raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat istisqa 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak tahu jawi pun tak apa. Baca yang rumi. Baca tu sunat saja. Yang penting niat di dalam hati. Angkat takbir. Usolli sunatal istisqa raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat istisqa 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saya ulang. Yang
penting adalah di dalam hati. Yang lafaz ni hanyalah sunat sahaja. Jadi ada yang kata, Ustaz, bagaimana cara nak niat? Kalau tak niat dalam bahasa Arab boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Niat dalam bahasa Melayu pun boleh. Sahaja aku solat sunat istisqa 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, waktunya tidak ditentukan. Boleh ditunaikan pada waktu siang ataupun malam. Siang boleh, malam pun boleh. Kalau agak-agak panas sangat siang, malam pun boleh lah. Cumanya bila solat sunat istisqa ni, disunatkan kita solat di padang. Bukan solat di dalam masjid, ada aircon, kapet sampai tenggelam dahi, tak ada. Kalau boleh sunatnya di padang, nak minta pada Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh nak minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan hujan. Kemudian dinyatakan di sini kaifiat solat istisqa. Iaitu tata cara solat istisqa ialah pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Yang keduanya membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu yang paling ringkas. Boleh. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barulah bertakbir sebanyak 7 kali. Maksudnya tidak termasuk takbiratul ihram. Kalau masuk takbiratul ihram, dia jadi 8 kali. Tapi kalau tak masuk takbiratul ihram, dia hanya bertakbir sebanyak 7 kali selain dari takbiratul ihram pada rakaat yang pertama. Imam pun akan takbir 7 kali. Allahu Akbar. Dan disunatkan untuk kita selangi dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Macam solat hari raya juga. Macam solat hari raya, cuma bezanya niat dan masa. Kemudian lepas takbir 7 kali pada rakaat yang pertama, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Kemudian lepas baca surah Al-Fatihah, disunatkan kita membaca surah Qaf. Membaca surah Qaf ataupun surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Surah Qaf kalau panjang sangat, baca dah surah Al-A'la. Sekiranya surah Qaf tak ingat, surah Al-A'la pun tak ingat, Qul huwallahu bolehlah. Sekiranya kalau tak ingat dan kita solat dalam keadaan bersendirian. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud. Duduk antara 2 sujud. Sujud kali kedua dan qiyam. Sujud kali kedua dan qiyam. Okey, pada rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua, kita akan melakukan takbir intiqalat. Takbir perpindahan rukun. Daripada sujud, nak qiyam tu kita akan takbir. Allahu Akbar. Selepas takbir intiqalat, barulah kita akan bertakbir sebanyak 5 kali. Bertakbir sebanyak 5 kali. Yang rakaat pertama 7 kali. Rakaat kedua 5 kali. Dan juga membaca surah Al-Fatihah. Dan disunatkan membaca surah Al-Qamar ataupun surah Al-Ghashiyah. Kalau tak ingat, boleh juga baca surah yang lain. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Sujud kali kedua, tahiyat dan salam. Selesai. Itu adalah kaifiat menunaikan solat sunat istisqa. Dan yang ketiganya membaca 2 khutbah. Dah habis solat sunat, kita bacalah 2 khutbah. Dalam kitab ini menyebutkan prosedur khutbah sama dengan khutbah hari raya dari segi rukun dan seumpamanya, kecuali harus mendahulukan khutbah daripada solat. Sekiranya kalau kita nak khutbah lepas solat pun boleh, dan diharuskan kita khutbah sebelum solat. Maksudnya sebelum solat nak khutbah pun boleh juga. Yang kedua, istighfar digunakan sebagai pengganti kepada takbir. Kalau hari raya banyak takbir, tapi bila kita solat sunat istisqa, kita kena banyak istighfar. Astaghfirullahalazim.
Istighfar dimulakan khutbah sebanyak 9 kali dan di permulaan khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Kalau kita solat sunat hari raya, kita akan baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam khutbah sebanyak 7, dalam khutbah sebanyak 9 kali. Cumanya bezanya bila kita solat sunat istisqa, kita baca khutbah, takbir tu digantikan dengan istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sebanyak 9 kali. Itu je bezanya. Istighfar dimulakan khutbah sebanyak 9 kali dan dimulakan khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Pada khutbah yang kedua, kita akan beristighfar sebanyak 7 kali. Lafaz istighfar sekurang-kurangnya Astaghfirullah. Astaghfirullah. Namun yang akmal, yang sempurna adalah Astaghfirullahal-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang paling sempurna. Banyak 9 kali dan pada khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Kemudian hendaklah memperbanyakkan istighfar dalam dua khutbah tersebut. Dan memperbanyakkan membaca Istaghfiru rabbukum. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maksudnya, hendaklah kamu memohon keampunan daripada Tuhan kamu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dia menurunkan hujan dari langit kepada kamu secara berlebih-lebihan dan menolong kamu dengan harta dan anak-anak dan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai bagi kamu. Yang menghidupkan ni Allah. Yang menghidupkan ni adalah Allah. Semuanya kerja Allah, bukan kerja makhluk, bukan kerja manusia. Allah lah yang berikan kehidupan. Allah lah yang memberikan harta. Allah lah yang berikan kesihatan dan Allah jugalah yang berikan kematian ataupun penyakit. Semuanya datang daripada Allah. Dalam khutbah pertama hendaklah dibaca hingga akhir. Allahumma asqina ghaisan mughisan. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ia merupakan doa yang masyhur. Kena banyakkan doa. Walaupun khatib baca, kita yang duduk dengar ni ataupun pada masa-masa yang bukan solat ataupun masa-masa bukan kita solat istisqa, kena banyakkan doa Allahumma asqina ghaisan mughisan. Banyakkan doa, banyakkan baca Allahumma asqina ghaisan mughisan, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian khatib sunat menghadap ke kiblat sekadar 1/3 daripada khutbah yang kedua. Bila khatib dia menghadap jemaah, bila dia berdoa dia kena menghadap kiblat 1/3. Maksudnya tidak betul-betul menghadap kiblat. Dan berdoa Allahumma asqina ghaisan mughisan. Sunat memperbanyakkan doa secara perlahan atau nyaring. Kemudian khatib sunat mengalihkan kain selendang yang sebelah kanan ke sebelah kiri dan sebaliknya. Kiranya kalau khatib ni dia pakai kain serban macam Haji Roslan, letak belah kanan. Bila solat letak belah kiri. Kalau pakai serban, letak macam ni. Tapi bila naik khutbah, kena terbalikkan. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Itu adalah cara yang mana baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dan yang sebelah atas ke sebelah bawah dan sebaliknya setelah ianya menghadap kiblat. Para jemaah melakukan seperti khatib. Jemaah pun kena buat apa yang khatib lakukan. Kalau pakai serban terutamanya. Kemudian khatib menghadap ke arah jemaah semula setelah selesai berdoa dan terus membaca baki khutbahnya. Dibiarkan kain selendang di dalam keadaan demikian sehingga kembali ke rumah. Jadi kalau kita pada kanan, kita tak selendang belah kiri. Kalau kita pakai serban, yang kita letak macam tu je. Yang bawah kita naikkan ke atas, yang ke atas turunkan ke bawah. Sampailah kita duduk depan pintu rumah kita, barulah kita boleh alihkan semula serban ataupun kain selendang kita.
Kemudian yang keempat, sunat membuka tubuh badan. Sunat membuka tubuh badan selain daripada aurat supaya dibasahi oleh hujan awal tahun. Selalunya bila kita solat sunat istisqa, insya-Allah Allah Taala akan turunkan hujan. Dan pada ketika itu disunatkan kita untuk membasahi badan kita dengan air hujan. Kita kat Malaysia ni taburan hujan banyak. Berbeza dengan belah-belah Arab tu. Sebab itulah kita tengok dekat negara Arab ataupun Pakistan dan sebagainya, hujan ni setahun 2 kali je. Kadang-kadang hujan setahun sekali je. Sampai kan bila hujan ni, semua keluar rumah. Semua keluar rumah, main dalam hujan, solat dalam hujan, semua dalam hujan. Nak katanya, nikmat Allah Ta'ala bagi ni pada mereka. Kita hujan masuk rumah, diorang hujan keluar rumah. Nak kata, mereka ni sangat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita dulu pun, orang tua kita dulu ajar, kalau kita sakit ke apa ke, tak ada air hujan. Sebab apa? Untuk dapatkan berkat. Tapi janganlah hujan yang pertama tu. Lalu hujan yang pertama tu yang turun 5 minit awal tu, hujan yang ada banyak kotoran, asid dan sebagainya. Ya. Air nak baca doa penerang hati pun air hujan. Air hujan ni dia ada keberkatan dia sendiri. Kita tadah, kadang-kadang kita simpan, kita buat air yasin dan sebagainya. Kita minum, kita mandi dengan air hujan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan permudahkan kita punya urusan sakit-sakit dan sebagainya. Sunat membuka tubuh badan selain daripada aurat supaya dibasahi oleh hujan awal tahun. Mandi dan mengambil air solat daripada air yang mengalir untuk mendapat berkat daripadanya. Kalau boleh, wuduk pun dengan air hujan. Kemudian sunat membaca tasbih ketika melihat kilat dan mendengar guruh, iaitu subhanaman yusabbihu bihur wa'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci mereka yang mana guruh bertasbih dengan memujinya. Begitu juga para malaikat kerana takutkan kepadanya dan dilarang melihat cahaya kilat dengan mata. Kalau nampak kilat, kita jangan lihat dengan mata. Cumanya bila dengar guruh ataupun kilat, kita disunatkan untuk membaca tasbih subhana man yusabbihur wa'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci mereka yang mana guruh bertasbih dengan memujinya, begitu juga para malaikat kerana takutkan kepadanya. Dan dilarang melihat cahaya kilat dengan mata. Dan yang keenam, doa dibaca ketika hujan. Ini memang masyhur. Bila hujan je, doa yang pertama yang kita kena baca adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Baca banyak kali pun tak apa. Baca banyak kali pun tak apa. Ya Allah, curahkanlah hujan dan manfaatkanlah ia. Curahkanlah hujan dan manfaatkanlah ia. Kemudian setelah hujan berhenti, ada juga doa dia. Dalam kitab ni menyebut, mutrinan bifadlillahi wa rahmatih. Telah diturunkan hujan kepada kami dengan kelebihan Allah dan rahmatnya. Dalam kitab ini dia bagi penerangan bahawa makruh memaki angin. Makruh memaki angin. Angin ni sebenarnya nikmat. Angin sebenarnya adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya kata nikmat? Kerana tanpa angin, hujan ni dia tak akan turun sikit-sikit. Cubalah bayangkan, daripada awal ni, hujan dia turun sekaligus, tak ada angin. Agak-agak apa yang berlaku dengan manusia kat bawah. Paling kurang pun mati berkecai. Dah turun air, satu lori contoh. Tak ada angin. Bila adanya angin, angin ni dia akan menolak air hujan dan dia akan menjadikan hujan tu turun seperti salji. Kalau kita tengok, kalau angin tu kurang, selalunya dia akan berlaku apa? Dia akan berlaku hujan batu. Hujan batu. Kalau hujan batu tu maksudnya angin tu kurang ataupun terlampau sejuk sebagainya. Dah tak sepatah cermin kereta pecah. Kat Malaysia tak berlaku. Ada berlaku hujan batu tapi tak kata apa? Tak adalah sekerap negara luar. Sebab itulah kalau kita tengok negara-negara yang mana yang berlakunya banyak hujan batu, kebanyakannya tempat tu tak ada Mercedes, tak ada BMW. Betul tak?
Paling kurang pun Toyota, Honda, kereta-kereta lama. Kalau pakai kereta mahal pun habis kena hujan, batu habis pecah cermin nak kena ganti. Bonet, kena bonet nak kena ganti. Kena pintu kereta nak kena ganti. Begitu. Kemudian membaca doa apabila hujan terlalu lebat dan memudaratkan iaitu. Apabila hujan terlampau lebat dan kita rasa benda tu memudaratkan, takutnya berlaku banjir dan sebagainya, kita disunatkan untuk membaca Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal zirabi wa butuni awdiyati wa manabati syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merosakkan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merosakkan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi, bukit bukau, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. InsyaAllah, habis dah dalam bab solat sunat istisqa. InsyaAllah minggu depan, minggu yang lainnya kita akan sambung dalam solat khauf. Syiddatul khauf, solat dalam peperangan. InsyaAllah kita tangguh dulu pengajian kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min 'ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.